Baik, kita sambung. Tadi kita dah belajar tentang kutipan dan apa itu kutipan dan dalam satu aspek iaitu kutipan ini dia merangkumi aspek terpenting iaitu nama pengarang dan juga tahun. Tapi mungkin ada timbul persoalan bagaimana kalau kutipan itu dia merangkumi pengarang dia lebih pada 2 orang ataupun 3 orang ataupun lebih. Ataupun jika kutipan itu buku-buku yang dirujuk dia tidak ada nama pengarang ataupun tidak ada tahun. Jadi kita akan terus explore ataupun meneroka tentang perkara inilah. Jadi kita lihat daripada aspek kutipan uh, kutipan yang dibuat berdasarkan jumlah pengarang. Okey? Okey, kalaulah seorang pengarang, okey, contohnya kalaulah dia seorang pengarang seperti mana yang kita belajar tadi, iaitu kalau kita mengutamakan penulis ataupun mengutamakan fakta, dia mudah. Dia letak saja seorang pengarang di awal ataupun di akhir. Okey, di akhir ayat. Yang membezakannya ialah kalaulah kita mengutamakan pengarang, maka nama penulis itu dia berada di luar kurungan. Hanya tahun sahaja berada dalam kurungan. Berbanding dengan kalau kita mengutamakan fakta, maka nama pengarang dan juga tahun perlu berada dalam kurungan. Bagi saya ini selesai dan jelas. Kemudian, kalaulah dia ada 2 orang pengarang, maknanya kita kena guna kata hubung dan. Okey? Menurut Harrison Razi dan Nurul Husna Abdul Halim 2018. Okey, letak kata hubung dan konsep berperanan dan bla 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 tu awak letaklah petikai. Kalaulah awak mengutamakan fakta, maka awak kena letak nama mereka ini dalam kurungan. Harrison Razi dan Nurul Husna Abdul Halim 2018. Dan kalau awak perasan, dan dalam kurungan dia diletakkan sebagai simbol. Okey, dan di sini pula dieja penuh. Ingat, okey, kalaulah awak mengutamakan pengarang dan pengarang itu 2 orang dan itu perlu dieja penuh, kalaulah awak meletakkan dia sebagai mengutamakan fakta dan nama pengarang itu diletakkan dalam kurungan bersama-sama dengan tahun, maka dan itu perlu diletakkan simbol. Ingat macam tu. Baik, persoalan dia kenapa? Baik, kenapa? Sebab kalau kita lihat seperti mana yang saya jelaskan awal-awal dulu, iaitu bila kita mengutamakan penulis, nama penulis ini dia menjadi sebahagian daripada ayat. Bila sebahagian, maka kalau di sini dia kena letak kata hubung. Sebab fungsi kata hubung, dia menghubungkan ayat dengan ayat. Dan nama ini merupakan sebahagian daripada ayat. Maka letak kata hubung dan yang dieja penuh. Berbanding dengan kalaulah mengutamakan fakta, nama pengarang berada dalam kurungan dan tidak menjadi sebahagian daripada penyataan. Dia terpisah. Maka di sini, fungsi dan yang saya kata hubung menghubungkan ayat dengan ayat. Kalau kita dah pisahkan dia, maka harisan ni bukannya ayat. Ini ialah kata nama. Dan ini juga kata nama. Maka dia perlu disimbolkan. Sebab dia menghubungkan nama dengan nama. Sebab itulah dan ini perlu disimbolkan kalau di hujung. Kalau di awal, dia perlu dieja penuh sebab dia berada bersama-sama dengan ayat ni lah. Ayat kutipan. Itu benda dia. Kemudian, kalaulah nama penulis tu Cik Fawis 3 orang ke atas. Okey, contoh awak tengok ada 7 orang nama penulis. Maka dalam aspek ini, awak hanya perlu letak ETAL. ETAL ni bermaksud dan rakan-rakan. Okey? Maka dia akan jadi teknologi menurut Nur Amirah Ahmadul Marzuki ETAL dan rakan-rakan. Alright? Itu benda dia. Jadi, di sini awak akan nampak, awak tak perlu letak kalau 7 orang, 7-7 nama letak kat situ. Tak, mabuk nak tak semua. Jadi cukuplah sekadar letak nama pertama saja dulu, ETAL dan rakan-rakan bermaksud dia sebagai pengganti. Dan ETAL ni ialah kata Latin Greek. Okey, jadi dia akan jadi macam tu.
Kalau saya nak utamakan fakta, macam mana Cik Fawis? Kalau utamakan fakta, maka awak letak nama tersebut dengan tahun berada dalam kurungan. Okey, Nur Amirah Ahmadul Mazuki ATAL 2020 dalam kurungan. Dan nama pengarang tidak perlu disenaraikan semua, hanya perlu meletakkan nama pengarang pertama sahaja dan diikuti dengan ETAL. Kalaulah ada 8 orang pengarang, awak ambil nama pertama dalam barisan 8 orang. Janganlah pula awak ambil nama yang tengah-tengah ataupun nama yang hujung sekali, tak. Ataupun nama yang awak suka. No. Ambil nama pertama dan letak ETAL. Dan awak boleh rujuk modul untuk melihat contoh yang lebih detail lah berkaitan dengan jumlah pengarang ini. Baik, kalaulah kita lihat bagaimana pula kalau buku itu dia tidak ada nama pengarang. Okey? Sebab kadang-kadang ada buku yang diterbit oleh organisasi tertentu seperti kementerian. Dia tidak meletakkan nama pengarang ataupun jabatan ataupun badan berkanun. Okey, jaranglah dia letak nama pengarang. Contohnya laporan pencemaran alam sekitar pada tahun 2018. Okey. Kemudian dia tulis diselenggara oleh Jabatan Alam Sekitar. Nama pengarang tak ada. Ataupun laporan pencapaian PDPR dalam kalangan pelajar di sekolah luar bandar. Okey, oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi dia hanya ada nama organisasi. Jadi kita gantilah nama pengarang itu dengan nama organisasi yang mempunyai singkatan yang telah dikenal pasti. Jadi sebagai contoh, kalaulah dia mengutamakan penulis, okey, penggunaan kali pertama. Kenapa saya kata ada penggunaan kali pertama? Sebab kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita dia akan menggunakan kutipan daripada satu sumber berkali-kali. Okey, tak mungkinlah satu buku satu kutipan. Biasanya satu buku dia akan ambil satu atau dua kutipan atau lebih. Ia letak dalam esei. Jadi untuk penggunaan kali pertama, awak perlu eja penuh. Okey, Kementerian Pelajaran Malaysia. Eja penuh, buka kurungan KPM 2001 menjelaskan bahawa penggunaan kali kedua, barulah awak tak perlu eja penuh, awak tulis singkatan dia, KPM 2001. Okey, ini ialah kalau mengutamakan penulis. Maksudnya kalau kat sini, okey, Jabatan Alam Sekitar, buka kurungan JAS, letak tahun. Okey, Jabatan Alam Sekitar. Kalau Majlis Amanah Rakyat Malaysia, eja penuh, buka kurungan MARA 2002, tutup kurungan. Okey, itu benda dia. Kali kedua, MARA je lah, tak payah eja penuh. Cik Fawis, kalau nak utamakan fakta macam mana? Adakah sebelum eja penuh, Kementerian Pendidikan Malaysia, saya kena letak dalam kurungan. Kementerian Pendidikan Malaysia, lepas tu KPM pun dalam kurungan lagi. Lepas tu tahun, dalam kurungan. Adakah wujud kurungan dalam kurungan? Kalaulah awak nak mengutamakan fakta, dia akan jadi begini. Awak kena letak kurungan itu ialah sebagai kurungan siku. Ini dipanggil sebagai kurungan siku, iaitu awak eja penuh dulu, kemudian letak kurungan siku, letak singkatan KPM 2001, kemudian tutup kurungan. Kalaulah kita buat secara panjang lah, sebab ni dia jadi macam ni sebab dia terlebih kan. Okay, dia akan jadi macam ni. Kementerian Pendidikan Malaysia, kurungan siku, KPM, tutup kurungan siku 2001 dan tutup kurungan. Kalau awak letak kurungan macam ni, dia akan nampak aneh dan kancil. Okay, kurungan dalam kurungan. Jadi adalah lebih baik awak letak macam ni. Kurungan siku macam ni dan rapatkanlah dengan dia punya petikan. Okay. Dan penggunaan kali kedua tak perlu dah guna kurungan siku, cukuplah sekadar awak letak singkatan KPM 2001. Itu benda dia. Okay, nombor 10. Untuk rujukan sekunder, macam mana Cik Fawis? Okay, rujukan sekunder yang seperti yang saya jelaskan awal-awal tadi ialah contoh awak rujuk buku penulis kedua. Contoh, awak rujuk buku penulisan Nur Amirah Ahmadul Mazuki, Zurina Tahir dan Nur Faradila Muhammad. Okey.
Awak rujuk buku dia ni dan awak jumpa satu petikan. Petikan ini, okey, ialah kepunyaan Antonius. Maknanya, Amirah dan rakan-rakan telah merujuk buku Antonius dan dia letak petikan itu dalam buku dia. Dan awak nak ambil petikan itu, nak letak dalam esei. Awak tak rujuk buku Antonius, awak rujuk buku Amirah. Maka awak ambil petikan Antonius melalui Amirah dan rakan-rakan. Ini ialah maklumat sekunder. Penulis kedua. Penulis pertama Antonius, penulis kedua Amirah. Boleh faham? Jadi kalau kita lihat bagaimana cara nak tulis, ia akan jadi macam ni. Menurut Antonius, dikutip dalam Nur Amirah Ahmadul Marzuki ITAL dan rakan-rakan 2020. Itu maksud dia. Okey, maksudnya ini cara nak tulis. Awak tak boleh tulis Amirah Ahmadul Marzuki ITAL 2020 menyatakan bahawa apa-apa-apa. Itu bukan idea Amirah, itu idea Antonius. Jadi awak kena letak menurut Antonius dikutip dalam Nur Amirah Ahmadul Marzuki ITAL 2020 menyatakan apa. Itu benda dia. Okey? Jadi, kalaulah awak dah rujuk buku Amirah, maka awak tak perlu letak Antonius sebagai dalam senarai rujukan. Kalau awak tengok saya punya kamera ni, okey, ini contoh senarai rujukan yang awak akan belajar dan buat nanti. Okey, awak akan belajar nanti. Okey, senarai rujukan, dia ada nama, dia ada tahun, dia ada tajuk, dia ada nama penerbit and so on. Okey, ini ialah senarai rujukan yang kita akan belajar dan akan buat nantilah. Okey. Jadi dalam senarai rujukan atau bibliografi ni, alright, senarai rujukan atau bibliografi ni, awak akan letak nama siapa? Nama Nur Amirah. Sebab awak tak pernah pegang buku Antonius, Amirah yang rujuk Antonius. Jadi awak kena letak nama Amirah dan rakan-rakan dalam senarai rujukan. Okey? Itu benda dia. Nota. Anda selaku penulis boleh menggunakan kutipan sekunder ini jika melibatkan dua situasi berikut. Yang pertama, jika sumber bahan itu sukar didapati. Sama ada sumber itu terhad ataupun lokasi bahan tu jauh. Contohlah, okey, Antonius ni buku dia tak ada dalam Malaysia. Awak cari dalam internet pun tak jumpa. Okey, bila tak jumpa, tak ada, awak cari siapa yang pernah ambil kutipan Antonius ni, dalam artikel mana. Awak jumpa Nur Amirah Ahmadul Marzuki yang ambil, maka awak boleh jadikan dia sebagai sumber sekunder. Ataupun sumber terhad ni, dia ada kat Malaysia. Tapi, berada kat Johor, kat Skudai, Universiti Teknologi Malaysia. Awak pula dekat kampung di Kedah. Takkanlah daripada Kedah nak turun ke Johor untuk cari buku saja. Jadi, awak boleh ambil sumber sekunder. Kalau awak cari di internet, tetap tak jumpa buku tu, boleh ambil. Dibenarkan. Sumber sekunder juga boleh dibuat jika bahan itu ada ditulis. Tapi bila awak cek dalam internet, okey, rupanya tulisan itu ialah tulisan Jerman. Okey, yang awak tak faham pun apa yang ditulis. Maka awak pun cari, ada tak terjemahan dia? Interpreter, translator. Ada. Amirah dan rakan-rakan yang terjemah buku itu ke dalam bahasa Melayu. Maka awak dibenarkan untuk membuat rujukan sekunder. Okey, boleh. Baik. Jadi dalam aspek ini, rujukan sekunder sebenarnya dia tidak digalakkan sebenarnya. Kenapa tak digalakkan? Sebab dia akan menyebabkan tendensi kepada penulis itu menjadi malas. Malas ni sebab dia akan jadikan satu buku rujukan ni sebagai rujukan utama. Okey, contohnya rujukan ini tulis oleh Diana Jumadi dan rakan-rakan. Dan sah-sahlah Diana ni pun dia rujuk buku orang lain juga. Jadi awak pun ambillah kutipan sekunder. Okey, Johnson dikutip dalam Diana Jumadi dan rakan-rakan tahun 2021 menyatakan apa? Mary dalam Diana Jumadi dan rakan-rakan pada tahun 2021 menyatakan apa? Okey, Wilbur dalam Diana Jumadi dan rakan-rakan. Maka kutipan itu dianggap sebagai lemah. Okey, jadi bila keadaan lemah, maka dia tidak boleh dijadikan sumber yang konkret. Jadi elakkan menggunakan sumber sekunder sebagaimana awak boleh menggunakan sumber primer. Kecuali kalau dua keadaan inilah awak boleh buat. Okey, itu benda dia lah. Alright. Okey, itu ialah tentang sumber.
Cik Fawis, bagaimana pula kalaulah buku tu dia ada nama pengarang tapi tak ada tahun? Okey, tahun ni tak ada. Alright? Ada buku macam tu. Kalau tak ada tahun pada sumber, maka awak perlu tukar tahun itu kepada TT. TT ni ialah tanpa tahun. Ini bukan emoji hantu berkelubung tu bukan. Bukan. Ini ialah TT ialah tanpa tahun. Tanpa tahun. Ini bukan emoji hantu. Alright? Jadi kalau dia letak, dia akan jadi menurut Chua, tanpa tahun, keburukan bla 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 bla. Ini ialah kutipan yang dikutip daripada Chua, cuma dia tak ada tahun. Itu benda dia. Baik, kemudian kalaulah saya cek lah Cik Fawis, saya cek dan buku itu dia ada kesalahan. Kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, macam mana tu? Baik, kita berada di dunia yang tidak sempurna. Kita bukan berada di syurga yang serba sempurna. Jadi dalam aspek ini, kalaulah ada kesilapan atau pembahagian yang ralat, walaupun saya boleh katakan percentage ralat dalam dunia akademik ini kurang, tapi tak nafikan benda tu akan ada. Kalau ada lah kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca ataupun tata bahasa, masukkan perkataan sikat. Sikat ni ialah singkatan lah. Sikat ni ialah perkataan daripada Latin. Latin. Sik. Sik ialah singkatan pada sikat. Yang ini ialah huruf Latin lah. Dan tulisan sikat ini perlu dicondongkan atau di-italickan. Dan diletakkan dalam kurungan siku. Ini ialah kurungan siku macam ni. Alright, dan letaklah sik atau sikat yang dicondongkan lah. Letak kat mana? Letak pada teks yang awak dapat detect ada kesalahan. Contoh dia teks asal, awak bacalah. Daya menarik melalui animasi dan multimedia interaktif boleh menarik minat kanak-kanak dan memikat mereka untuk kekal. So awak nampak ini ada kesalahan ejaan. Dan awak baca lagi ada kesalahan tata bahasa. Daya menarik is supposed to be daya tarikan. Mana ada daya menarik? Daya tak ada tangan nak menarik. Jadi daya tarikan. Jadi bila awak dapat detect, awak tulis dalam teks kutipan dan ini ialah kutipan langsung. Ahmad Esa ETAL ini ialah nama pengarang dan rakan-rakan pada tahun 2007 menyatakan bahawa dan kalau awak perasan dia ada tanda petik dan muka surat. Kenapa ada tanda terpetik dan muka surat? Sebab ini ialah kutipan langsung. Kutipan langsung awak akan belajar pada minggu depan. Awak akan belajar pada minggu depan. Cuma kutipan langsung ni kalau kita tengok konsep dia sebagai gambaran awal lah. Walaupun awak belajar pada minggu depan kan. Kutipan langsung ni konsep dia, kita kutip bulat-bulat daripada buku itu tanpa kita ubah apa-apa. Kita tak modify apa-apa. Bila kita kutip bulat-bulat pada buku seseorang itu dan kita letak dalam esei, maka kita kena letak muka surat. Supaya bila saya baca esei awak, saya cari buku Ahmad Esa dan rakan-rakan yang diterbitkan pada tahun 2007, saya belik muka surat 3, saya akan jumpa ayat yang sebiji sama yang awak salin. Itu ialah kutipan langsung. Sebab itulah pentingnya ada muka surat. Jadi kutipan langsung kita tak modify apa-apa. Jadi tak modify apa-apa ni maksudnya tak ubah apa-apa. Kalau salah, salah lah. Jadi kalau salah, apa yang kita boleh letak hanyalah letak sikat. Bila saya baca daya menarik ada sikat di sini, saya faham bahawa awak dapat detect ada kesalahan tata bahasa. Melalui animasi dan multimedia interaktif boleh menarik minat kanak-kanak dan memikat mereka. Ini pun salah dan awak letak sikat. Mungkin timbul persoalan, Cik Fawis, saya tak bolehlah tengok kesalahan macam ni. Saya nak ubah juga. Saya nak ubah. Saya nak jadikan daya tarikan melalui bla 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 dan memikat mereka ni pun saya nak ubah. Bila awak ubah, secara automatik ini bukanlah kutipan langsung. Awak kena modify, susun balik ayat mengikut gaya awak, maka dia akan jadi kutipan tidak langsung lah.
Dan benda itu kita akan belajar lebih detail pada minggu hadapan. Kutipan langsung memang tak ubah apa-apa. Kalau ada ralat atau salah, kena letak sikat. Dan mesti ada muka surat. Maka timbul persoalan. Cik Fawi, saya dah belik dah artikel-artikel saya. Ada satu artikel ni, dia ada nama pengarang, ada tahun. Tapi tak ada muka surat. Macam mana Kalaulah dia kutipan tu tak ada muka surat, maka awak gantikannya dengan nombor perenggan ataupun paragraf. Kalaulah penulisan kutipan itu tak ada muka surat, gantikannya dengan nombor paragraf ataupun perenggan. Baik, dalam artikel tu awak tengok, awak pun cuba kira perenggan. Ada berapa perenggan artikel? Kira perenggan, bukannya baris. Okey? Sebab baris itu dia ada 1, 2, 3 baris, betul. Tapi perenggan ni ialah himpunan baris-baris ayat. Himpunan ni boleh jadi dia ada 7 hingga 8 baris untuk satu perenggan. Boleh jadi ada 12 hingga 15 baris ayat untuk satu perenggan. Kira perenggan. Jadi awak tengok artikel tu sebab tak ada muka surat, awak kira perenggan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sampailah perenggan 40. Kalaulah ada perenggan tu, ada bilangan dia ada 40 perenggan, maka awak letaklah nombor kat tepi perenggan, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Awak letaklah para 1, para 2, para 3 sampailah para 40. Kalaulah dia ada 31 perenggan, maka dia sampai para 31 je lah. Okey. Jadi lepas tu awak baca teks tersebut, awak jumpa petikan yang awak nak kutip. Dan petikan yang awak nak kutip pada perenggan kedua. Berada pada perenggan kedua. Maka cara nak tulisnya ialah begini. Berdasarkan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM 2012, internet kini menjadi keperluan dalam sistem pendidikan dan awak letak para 2. Para 2 ini bergantikan nombor muka surat. Dan kalau awak perasan, di sini dia ada 3 titik. Ini ialah, namanya ialah elipsis. Ejaan dia ialah, okey, elipsis ni ialah pengguguran ayat. Maksudnya waktu awak nak kutip daripada artikel itu, sebenarnya ada ayat sambungan lagi. Tapi awak tak nak ambil sebab dia tak ada function. Jadi awak gugurkan ayat dia, maka awak letak tanda elipsis. Ini 3 titik, itu tanda pengguguran. Ada elipsis. Okey. Kemudian kita lihat lagi, alright, seterusnya. Cik Fawis, bagaimana pula kalaulah saya rujuk artikel ni, saya nak buat tajuk esei tentang teknologi maklumat. Dan saya rujuk pakai bidang, okey, adalah pakai bidang ni nama dia Johnson. Dan dia ahli akademik dalam IT dan dia terbitkan artikel okey, berkaitan dengan teknologi maklumat. Jadi artikel tu pula dia terbit banyak. Satu tahun tu dia terbit 2 artikel. Satu artikel tentang teknologi maklumat, satu artikel tentang komputer. Dan saya nak guna kedua-dua artikel itu. Okey? Dan kedua-dua artikel itu diterbitkan pada tahun yang sama, iaitu tahun 2011. Okey, maknanya terdapat 2 artikel yang berbeza dihasilkan oleh penulis yang sama pada tahun yang sama. Jadi awak kena letak tanda A atau B pada tahun tersebut. Contohnya dia akan jadi Johnson 2011 A menyatakan bahawa bila saya baca saya faham. Oh, ayat ini daripada artikel pertama berkaitan dengan teknologi. Johnson 2011 B menjelaskan bahawa komputer. Oh, ini ialah ayat daripada artikel kedua yang juga ditulis oleh Johnson diterbitkan pada tahun 2011. Maka dia tak akan keliru. Sebab kalau tak ada A atau B, orang akan pening. Ayat ni ambil kat mana? Artikel mana? Ayat ni pula artikel mana satu? Maka kena ada A atau B. Atau C dan seterusnya lah. Itu maksud dia. Cik Fawis, kalaulah saya jumpa artikel Johnson ni diterbitkan pada tahun 2010. Satu lagi tulisan Johnson juga tapi diterbitkan pada tahun 2018. Jadi apa masalah? Tulis je lah Johnson 2010, satu lagi Johnson 2018. Jadi orang boleh beza. Okey, artikel ni yang diterbit pada 2018. Atau satu lagi diterbitkan pada tahun 2010. Yang tak boleh beza ialah bila mana 2 artikel ini ditulis oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama.
Untuk membezakannya, kena letak A dan juga B. Itu benda dia. Okey? Itu ialah berpaksikan pada seorang penulis. Bagaimana pula kalau saya merujuk ramai penulis? Okey, untuk satu petikan ataupun kutipan itu, saya nak rangkumkan dia berdasarkan pendapat ramai penulis. Okey. Kalaulah kutipan itu ditulis oleh ramai penulis, okey, maka dia dikutip daripada pelbagai sumber. Contohlah, awak nak definisikan pendidikan sekolah rendah ni. Awak rujuk buku Abdullah Sani, awak rujuk buku Ainun, awak rujuk buku Zainab Ismail. Dan ketiga-tiga itu berpandangan hampir sama. Sekolah rendah ialah platform yang terbaik untuk membentuk pertuturan dalam kalangan murid. Itu contoh. Maka awak kena rangkumkan ketiga-tiga penulis ini. Walaupun Abdullah Sani dia tulis artikel, Ainul Muhammad dia tulis buku, Zainab Ismail pula dia tulis artikel tapi dalam jurnal. Tapi awak gabungkan dia sebab boleh jadi konten ataupun kutipan itu dia hampir sama untuk ketiga-tiganya. Maka awak kena susun mengikut abjad. Okey, iaitu abjad ni A dulu ke Z dulu? A dululah baru Z. Maka A pula AB dulu ke AI dulu? AB dulu baru AI. Susun ikut abjad. Dan pisahkan dengan penggunaan tanda koma bertitik kalaulah kutipan mengutamakan fakta, iaitu fakta di depan, kemudian kutipan di belakang, maka awak letak Abdullah Sani, okey 2017, tanda koma bertitik. Bukannya awak letak kurungan siku dalam ni, tak ada. Tanda koma bertitik sahaja. Okey, kalau yang ni Abdullah Sani, Zulkifli 2017, Ainun Muhammad 2019, Zainab Ismail dan rakan-rakan 2020 menjelaskan bahawa kalau yang ni, okey, mereka ini perlu berada dalam kurungan dan dipisahkan dengan tanda koma bertitik. Itu adalah kalau kita rujuk kutipan yang mempunyai ramai penulis. Baik. Kaedah menulis maklumat kutipan, kalau kita lihat ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pun begitu, saya tak akan ajar pada hari ini, saya akan ajar pada minggu depan lah. Sebab kalau ajar banyak-banyak hari ini, tepu pula. Tepu ni maksudnya tak boleh nak masuk dah. Okey. Jadi saya fikir itu saja untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Faham? Jelas? Faham dan jelas? Faham Faham. Ya? Doktor, Mhm. saya nak tanya misalnya rujukan tersebut 10 tahun yang ke belakang, adakah masih relevan untuk digunakan? Okey, seperti yang dijelaskan dalam perincian tugasan, okey, nak 5 hingga 10 tahun terkini. Okey, bahan tersebut. Tapi kalau awak jumpa at least satu atau dua, okey, rujukan yang melangkau. Okey, saya faham. Kerana buku ni dia tak terbit secara berkala. Okay, contohnya awak jumpa buku rujukan yang diterbitkan pada 1998. Lepas tu tak ada dah edisi yang seterusnya. Terimalah, tak masalah. Okey, itu saya terima. Kalau rujukan itu 10 tahun ke belakang, yang lama-lama, tapi dia tak ada edisi terkini, saya terima. Okey. Tapi saya tak terima kalau 6 bahan yang saya suruh awak cari, tapi kesemuanya 10 tahun ke belakang. Takkanlah tak ada langsung yang memang terkini, 5 tahun terkini berkaitan dengan tajuk awak. Okey, kalau 1-2 saya terima. Tak ada masalah Fitria. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Lagi? Ada lagi soalan lain? Tak ada Okey, tak ada. Terima kasih.